أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نوينا تعلم والتعليم والتذكر والتذكير ونفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله تعالى وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدلالة على الهدى والدعاء إلى الخير ابتغاء وجه الله تعالى ومرضاته وقربه وثوابه سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي يا فتاه يا عليم يا فتاه يا عليم يا فتاه يا عليم افتح علينا فتحا قريبا برحمتك يا أرحم الراحمين. Jadi Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pada hari ini kita akan sambung muzakarah ataupun perbincangan bicaraan kita dalam kitab Mukhtasar Latif ini pada fasal Fima Yahrumu 'alal Muhdis. Jadi sebelum ni kita telah selesai perkara tentang telah masuk salah satu daripada maqasid at-taharah iaitu wuduk, dan kita telah membicarakan tentang furudul wuduk ataupun rukun-rukun wuduk, dan kita telah juga bicarakan tentang perkara-perkara yang membatalkan wuduk iaitu nawaqidul wuduk. Dan hari ini insya-Allah kita akan masuk pada penerangan tentang perkara-perkara yang diharamkan sekiranya kita terbatal wuduk ataupun sekiranya kita berada dalam keadaan hadas. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimallahu taala wa nafa'ana bi ulumihi wa ulumi syekhina fi daraini amin. Faslun fima yahrumu 'alal muhdis wa man intaqada wudu'uhu haruma 'alaihi as-salah wat tawaf wa masul mushaf wa hamluhu wal lawhil maktubi lid-dirasah wa yahillu hamluhu fi amti'atin aw darahim wa yahillu hamluhu lis-sabiyyil mumayyiz wa massuhu lid-dirasah. Faslun fi adabi dakhilil khala'. Jadi pertama sekali apabila disebutkan dalam bab ini dalam fasal perkara yang diharamkan ketika seorang itu berada keadaan hadas, sekiranya disebutkan di sini faslun fima yahrumu 'alal muhdis, sekiranya hadas ini diitlaq, maka apa yang dimaksudkan dalam hadas ini adalah hadas kecil iaitu hadas asghar. Dan kemudian di dalam perbincangan ini kita akan membagikan hadas ini kepada tiga peringkat bi'tibar dari sudut perkara yang haram dilakukan ketika berhadas. Dalam bab hadas ini secara umumnya kita akan bahagikan hadas ini kepada tiga anwa' ataupun tiga pecahan ataupun tiga bahagian. Yang pertama dipanggil hadas kecil, hadas asghar, yang kedua hadas akbar, dan juga yang ketiga hadas mutawassit. Jadi ada asghar, ada akbar dan juga ada mutawassit. Ini adalah bi'tibar perkara-perkara yang diharamkan ketika berhadas. Jadi yang asghar ini perkara-perkara yang diharamkan ketika berhadas adalah sedikit, dan akbar adalah paling banyak, dan kemudian mutawassit adalah yang di pertengahan. Jadi dalam hadas asghar, seperti orang yang terbatal wuduknya, perkara-perkara yang diharamkan perkara-perkara yang diharamkan ketika dia dah kena hadas kecil ini, maka ada 4 perkara, iaitu solat, yang kedua tawaf, yang ketiga masul mushaf, memegang Al-Quran, dan yang keempat adalah membawa Al-Quran, hamlul mushaf. Jadi untuk hadas asghar ada 4 perkara yang diharamkan ketika dia dalam keadaan hadas kecil, iaitu as-solat, at-tawaf, membaca menyentuh Al-Quran, dan juga membawa Al-Quran. Adapun hadas akbar hadas yang ataupun kita masuk hadas mutawassit dulu, ataupun hadas mutawassit. Hadas mutawassit ini adalah untuk golongan orang yang dalam keadaan janabah. Jadi bila disebut janabah ini adalah dua perkara, iaitu sama ada khurujul mani ataupun jima'. Jadi seorang yang dalam keadaan janabah, perkara yang diharamkan baginya adalah lebih banyak daripada hadas asghar tadi. Hadas asghar ada 4, maka ditambah lagi 2 untuk hadas yang mutawassit ataupun dalam keadaan junub ini 6. 2 itu apa? Tambahan 2 itu adalah qiraatul Quran dan juga al-lubsu fil masjid, membaca Al-Quran dengan niat ta'abbudan, dan juga yang keenam adalah menetap ataupun tinggal di dalam ataupun duduk di dalam masjid. Itu adalah hadas mutawassit. Kemudian yang terakhir, hadas akbar. Hadas akbar pula
Hadas akbar pula tambah lagi selepas mutawassit itu 6 tambah lagi 4, ada 10. Tambah lagi 4, yang 4 itu adalah apa? Yang keempat adalah as-saum, okey, tambah 4 perkara lain jadi 10 lah. Okey, 4 perkara tambahan itu adalah as-saum, at-talaq, al-murur in khafa talwisuhu, dan juga mubasyarah baina surrah wa rukbah. Jadi perkara-perkara yang diharamkan untuk orang yang dalam keadaan hadas, kalau dia dalam keadaan hadas kecil, orang yang terbatal wuduk ini hadas kecil, maka ada 4 perkara yang diharamkan. Sekiranya dia keadaan janabah, dia akan dipanggil hadas mutawassit. Maka perkara yang diharamkan ketika dia dalam keadaan hadas mutawassit ada 6 perkara. Dan kemudian sekiranya dia berada dalam keadaan hadas besar, iaitu haid, nifas, wiladah, dia ada 10 perkara yang diharamkan ketika dia dalam keadaan hadas tersebut. Jadi hari ini kita membicarakan tentang hadas, iaitu hadas saghir, ada asghar saja ataupun hadas saghir lah. Hadas yang sekiranya orang itu terbatal wuduknya. Wa man intaqadha wudu'uhu, siapa yang terbatal wuduknya, haruma alaihi, diharamkan ke atasnya yang pertama as-solah. Jadi perkara pertama yang diharamkan untuk orang yang tiada ataupun terbatal hadas, yang terbatal wuduknya atau yang berada dalam keadaan hadas kecil, maka perkara pertama yang diharamkan baginya adalah solat. Jadi solat ini adalah, maksudnya adalah semua jenis solat, sama ada solat fardu ataupun solat sunat, hatta walaupun solat itu fardu kifayah, iaitu solat janazah, itu pun adalah perkara yang diharamkan sekiranya dia tiada wudu ataupun terbatal wudunya ataupun berada dalam keadaan hadas kecil. Dan juga solat itu watawa biuha, dan juga ataupun istilah fuqaha as-solat wa nahwuhu, yahrumu ali as-salatu wa nahwuha, ataupun di sini disebut, syarah disebut watawabi'uha, dan juga tawabi' solat. Selain solat ada 4 perkara lain yang merupakan tawabi' bagi solat yang diharamkan sekiranya dia dalam keadaan hadas kecil ataupun bagi dia terbatal wuduknya. Iaitu apa tawabi' solat? Iaitu sujud tilawah, 2 jenis sujud, iaitu sujud tilawah dan juga sujud syukur. Jadi sujud tilawah dan sujud syukur ini disyaratkan dalam keadaan taharah, disyaratkan dalam keadaan wudu, kerana kedua-dua ini adalah merupakan jenis solat, merupakan sebahagian daripada maksud, sebahagian daripada hukum seperti solat. Jadi apa yang kita lihat sebahagian orang yang melakukan sujud syukur khususnya ketika dalam permainan ataupun sebagainya, kerana sujud syukur ini adalah dia adalah sebahagian, adalah dia punya hukum sama seperti solat. Maksudnya apa? Dia perlu dalam keadaan taharah, dia perlu menutup aurat, dia perlu menghadap kiblat dan sebagainya seperti hukum solat. Jadi sujud syukur ini ataupun sujud tilawah maka perlu dalam keadaan berwudu. Jadi seseorang yang tidak berwudu, contoh dia seperti kita selalu nampak lah, orang yang selalu main bola ke dan sebagainya, selepas dapat satu hadaf mereka buat sujud syukur. Okay, sujud syukur. Sujud itu adalah ibadat, dan sekiranya dia melakukan sujud itu tanpa dalam keadaan taharah dan tanpa menghadap kiblat dan juga tanpa menutup aurat, maka hukumnya haram. Kerana itulah talabbus bi ibadatil fasidah. Jadi banyak cara syukur yang boleh ditunjukkan selain kita bersujud syukur. Dan sekiranya hendak bersujud syukur, maka perlulah kita mengikut syarat-syarat taharah seperti hukum solat, kerana sujud syukur ini adalah sebahagian daripada hukum solat. Jadi tawabi' solat, yang pertama tadi sujud tilawah, yang kedua sujud syukur, kemudian yang ketiga solat jenazah yang saya sebutkan, walaupun dia fardu kifayah tapi tetap diharamkan sekiranya dia tidak ada wuduk. Dan kemudian khutbah Jumaat. Okey, khutbah Jumaat. Jadi perkara yang diharamkan ini adalah solat. Perkara pertama yang diharamkan bagi siapa yang terbatal wuduknya atau yang berada dalam keadaan hadas kecil adalah solat. Kecuali, dia ada istisna, illa in kana faqidat tahurain. Sekiranya seseorang itu hilang faqidat tahurain, faqid orang yang tiada air dan tiada turab, tiada tanah untuk dia membuat taharah. Jadi dia hilang kedua-dua alat untuk bersuci, air dan juga tanah, al-ma' wa turab. Jadi bagi kedua-dua orang ini, bagi mereka yang tidak ada kedua-dua ini, maka dia solat li hurmatil waqt. Jadi orang yang tiada wuduk ni diharamkan solat, kecuali orang yang faqidut tahurin, dan juga yang kedua daimul hadas. Begitu juga orang yang sentiasa berada dalam keadaan hadas. Jadi daimul hadas ni maksudnya apa? Dia ada penyakit yang hadas dia sentiasa keluar dan dia tidak ada waktu yang cukup untuk dia solat dalam keadaan dia tidak ada
hadas tersebut. Maksudnya dia tidak ada waktu yang cukup untuk sembahyang dalam keadaan tahir. Jadi dia ada penyakit yang hadasnya sentiasa ada. Okeylah, sama Allah contohnya daimul hadas, daimul salisil baul. Okey, salisil baul, orang yang ada kencing yang sentiasa keluar. Jadi orang yang daimul hadas ini mereka solat walaupun dalam keadaan berhadas, dan wuduk mereka pun seperti kita tahu niatnya adalah niat istibahah, laisa niat raf'ul hadas. Jadi perkara yang pertama diharamkan untuk orang yang terbatal wuduknya adalah solat, kecuali kepada dua jenis orang, iaitu faqidu tahurain dan juga daimul hadas. Seterusnya perkara yang kedua, perkara kedua yang diharamkan untuk orang yang berada dalam keadaan hadas kecil, iaitu tawaf. Okay, kenapa? Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, at-tawafu bimanzilatis solah. As-solat, tawaf ini sama manzilah, sama martabatnya dengan seperti solat. Illa anna Allah qad ahalla fihi an-nutqu. Tapi bezanya Allah SWT menghalalkan, membolehkan dalam tawaf untuk berkata-kata. Faman nataqa fala yantiqu illa bi khair. Siapa yang ingin berkata atau bertutur ketika tawaf, maka ucapkanlah perkataan-perkataan yang baik. Rawahul Hakim. Dan tawaf ni juga merangkumi yashmalu semua jenis tawaf yang ada dalam manasik haji atau juga umrah. Tawaf ifadah, tawaf wada', tawaf sunan dan sebagainya. Okey, semua jenis tawaf diharamkan sekiranya dia tidak ada dalam keadaan sekiranya dia dalam keadaan hadas asghar, mestilah dia berwuduk semula. Kemudian perkara yang ketiga yang diharamkan ketika seorang itu berada keadaan hadas kecil ataupun yang intaqadha wudu'uhu, perkara yang ketiga adalah masul mushaf. Okey, masul mushaf, menyentuh ataupun memegang mushaf. Jadi mushaf ini ma'ruflah. Okey, mushaf ini adalah kalimah Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW baina daffatain kutub. Okey, mushaf itu makruf. Jadi mushaf itu sekiranya dia dalam keadaan dia tidak ada dalam keadaan berwuduk, maka diharamkan menyentuh. Jadi makna mas kat sini bukanlah semestinya mas yang kita faham dalam bab nawaqidul wuduk, iaitu mas mestilah dengan dua tapak tangan. Okey, seperti ini yang kita belajar dalam nawaqidul wuduk. Okey, dalam bab hadas ini, apa-apa sentuhan yang terkena kepada mushaf daripada basyarah kita, sama ada mas dengan zahir kaf ataupun dengan batinul kaf, dan apa-apa bahagian kulit di badan kita, dan kemudian menyentuh mushaf itu sama ada mubashir, tanpa hail ataupun tanpa hail ataupun dengan hail. Okey, dengan syarat sentuhan itu mestilah dikira ma yu'addu massan urfan, mestilah dikira dari segi adatnya itu adalah sentuhan walaupun dengan lapis. Okey, contoh yang kita selalu salah atau yang kita selalu salah faham, contohnya mushaf. Okey, contoh ni mushaf. Okey, mushaf. Jadi apa yang dimaknakan mas itu sama ada mubashir. Okey, ni makruflah. Okey, menyentuh mushaf contohnya anda dalam keadaan tidak berwuduk. Jadi sentuhan seperti ini haram. Sekiranya anda menyentuh dalam keadaan tidak berwuduk dan kemudian tidak ada darurat untuk anda pegang. Kemudian makna mas kat sini, mas yang dikira sebagai mas urfan. Dari segi uruf itu adalah sentuhan walaupun dengan lapis. Okey, contohnya anda ada apa? Kain ni. Okey, anda pegang macam ni dalam keadaan hadas. Okey, boleh tak macam ni? Boleh tak boleh? Haram. Okey, begini pun dikira haram kerana ini adalah sentuhan walaupun ada hail, tapi ini adalah dikira sebagai menyentuh Al-Quran. Jadi seseorang dalam keadaan hadas sentuh seperti ini pun dikira haram, sebab ini adalah dikira menyentuh Al-Quran walaupun ada lapis. Jadi perlu bezakan sentuhan berlapis dan juga tidak berlapis dalam bab perkara yang membatalkan wuduk dan juga perkara yang diharamkan ketika berhadas. Dalam perkara yang membatalkan wuduk, sekiranya kita menyentuh ajnabi ada lapis, wuduk kita tidak batal. Kalau mubashir tanpa lapis, wuduk kita batal. Tapi dalam Al-Quran ini makna masnya adalah lebih umum. Apa yang dikira sebagai mas urfan, okay, itu adalah takbir fuqaha. Apa yang dikira sebagai mas urfan dari segi uruf itulah dipanggil sentuhan seperti ini. Okey, ini haram ya ketika dalam keadaan berhadas. Kemudian itu adalah masul mushaf. Jadi makna mushaf ni juga dalam bab ini, dalam bab perkara yang diharamkan ini juga, makna mushaf dalam bab ini takrifnya ataupun muradnya adalah lebih umum juga.
sama ada mushaf itu yang kita tahulah yang dicetak seperti ini, okey, yang dicetak sebagai ta'abbudan untuk kita beribadat, untuk kita tilawah membacakannya, dan apa juga yang ditakrifkan sebagai mushaf adalah apa yang ditulis makutibah, apa yang ditulis untuk tujuan dirasah. Okey, jadi makna mushaf kat sini dia yashmal mushaf yang ditulis ta'abbudan, yang kita tahulah yang dipanggil mushaf ataupun Quran, ataupun mushaf itu apa yang ditulis untuk tujuan dirasah. Okey. Jadi contoh sebagai dirasah, contohnya sebahagian pelajar di Mesir ada satu manhaj ataupun cara pelajar kutab menghafal Al-Quran adalah mereka ini pelajar-pelajar menulis Quran itu, menulis Al-Quran di dalam buku tulis. Maksudnya setiap hari ataupun setiap masa untuk dihantar sabak ataupun hafalan baru, maka dia akan tulis dulu sebelum itu. Okey, manhaj al-lawh wal qalam. Okey, dipanggil di Mesir manhaj al-lawh wal qalam. Jadi para pelajar tahfiz ini yang ingin menghafal Al-Quran ni, cara pertama mereka akan pindahkan Al-Quran, tulisan Al-Quran dalam mushaf ta'abudan itu, dia akan tulis di buku tulis. Dia akan sediakan satu buku tulis untuk menulis apa yang nak dihafal. Setengah muka surat, satu muka surat, satu ayat dan juga dua ayat dia akan tulis. Kemudian dia akan baca depan syekh untuk tahsin lah. Kemudian barulah dihafal, kemudian barulah tasmi' semula. Jadi syahidnya kat sini, Al-Quran yang ditulis dalam buku tulis itu, sekiranya nanti dia selesai 30 juzuk, maka dia telah selesai tulis semua Quran dalam buku tulis. Jadi Quran yang ditulis itu apakah tujuan dia? Adakah untuk tujuan tilawatan? Mungkin juga, tetapi itu lebih kepada tujuan dirasah. Okay, tujuan dirasah, ta'lim. Jadi apa yang ditulis untuk tujuan dirasah itu juga itu juga disebut mushaf dalam bab perkara ini. Jadi apabila disebut mushaf, maka haram dia menyentuh ataupun membawa buku tersebut dalam keadaan dia berhadas ataupun dia dalam keadaan wuduknya terbatal. Okey, ini perlu ditambihkan. Jadi makna mushaf kat sini, saya ulang sekali lagi, apa yang kita tahu sebagai mushaf lah, okey, Al-Quran, dan juga apa yang ditulis untuk tujuan dirasah. Dan apabila kita sebut ditulis ini, bukan maknanya ditulis di dalam kertas saja. Mungkin ditulis, ulama beritahu ditulis di lauh, ataupun ditulis di tiang, amud, walaupun besar walaupun kecil. Jadi bergantung pada orang yang menulis itu. Sekiranya dia menulis untuk tujuan tilawah ataupun ta'abbudan, maka haram dia menyentuh dinding itu dalam keadaan hadas. Tetapi sekiranya dia tulis di dinding ataupun di tiang itu dengan tujuan tabarukan, okey, itu yang biasanya lah. Okey, tak ada orang yang tulis di dinding ataupun di tiang-tiang sebagai, ataupun di tiang masjid lah sebagai contohnya lah. Okey, tulis untuk sebagai dirasah ataupun ta'abudan. Tapi kebiasaannya tujuan tabarukan. Tapi andai kata orang yang menulis itu dia berniat untuk tujuan dirasah ataupun ta'abudan, maka hukumnya seperti hukum mushaf. Jadi bila hukum mushaf ada ihtiram, ada kehormatan yang perlu dijaga, iaitu tidak boleh sentuh dinding, bahagian dinding yang ada tulisan itu dengan keadaan berhadas, dan begitu juga ada adab yang lain yang kita tatbikkan dalam mushaf. Okey, jadi terang jelas dan nyata, insya-Allah jelas tentang takrif mushaf dan juga apa yang dimaksudkan menulis di buku ataupun di kertas ataupun di amud. Okey, sama ada kecil ataupun besar. Yang penting sama ada Quran itu yang ditulis tu tak penuh. Dia tulis sebahagian ayat yang mafhumah. Okey, pun sama hukumnya. Okey. Jadi itu perkara ketiga yang diharamkan, iaitu masul mushaf, menyentuh Al-Quran. Dan kemudian seterusnya adalah hamluhu. Okey, membawa Al-Quran. Okey, membawa Quran tu maksudnya dia tak dalam beg ataupun dia bawa dengan dia punya ke zaman dulu ada satu beg khas ataupun dipanggil apa ya, di sini sebut kharitah Al-Quran. Okey, Al-Quran tu ada beg khas, okey, yang digantung di rumah bentuk segitiga tu, itu khas untuk Quran saja. Jadi dia membawa Al-Quran dalam keadaan berhadas. Okey, boleh tak boleh? Tak boleh. Okey, tak boleh membawa Al-Quran dalam keadaan berhadas, tak boleh. Okey, jadi membawa Al-Quran ni Al-Quran sahaja. Okey, bukan Al-Quran dengan perkara lain. Okey, Al-Quran sahaja. Okey, sebab nanti kita akan tahu ada perbezaan ulama sekiranya masalah membawa Al-Quran dan juga mata'.
Okey, sekarang kita cerita hamlul Quran mujarradan, hanya membawa Al-Quran sahaja. Okey, jadi hukumnya ni adalah perkara yang keempat yang membatalkan ataupun yang diharamkan sekiranya seseorang itu berada dalam keadaan hadas kecil ataupun wuduknya terbatal. Wa hamluhu ay hamlul mushaf wa jilduhu. Jadi perkara yang berkaitan dengan mushaf ini bukanlah hanya Al-Quran saja. Sekiranya mushaf ini, kan sebahagian Quran ni dia ada dia punya jilid ataupun dia punya sarung dia. Okay, ada setengah Quran ni ada sarung dia. Okay, sarung dia. Jadi sarung dia itu juga sama seperti hukum mushaf. Okay, tidak boleh sentuh dalam keadaan berhadas, haram. Okay, dan juga kehormatannya juga perlu dijaga. Wa jilduhu muttasil bihi wa kadza munfasil allazi lam tanqati' nisbatu anhu. Okay, kulit Al-Quran sekiranya dia bersambung dengan Al-Quran sama seperti hukum Quran haram, dan juga kulit yang munfasil. Okay, kulitnya munfasil daripada Quran, boleh terpisah daripada Quran, tetapi lam tanqati' nisbah jilid ni jilid Al-Quran. Bila orang tanya ni kulit apa ni? Sarung apa ni? Sarung Quran. Jadi nisbah kepada Quran tetap ada. Jika nisbah tu ada, maka hukumnya sama seperti hukum Quran. Tapi sekiranya kulitnya itu terbakar, contoh, ataupun digunakan untuk buku lain, digunakan untuk tujuan lain selain Al-Quran, dan kemudian terpotong nisbah kulit itu kepada Quran kepada kulit buku fiqh contohnya. Jadi kalau terpisah nisbahnya itu, maka hukumnya dah tak jadi hukum Al-Quran. Jadi kulit ni kita tengok, kalau mutasil hukum Quran, kalau munfasil kita tengok dia ni masih ada nisbah terhadap Quran ataupun tidak. Kemudian seterusnya hawashihi wa kharitah. Okey, inilah yang disebutkan tadi. Okay, kharitah itu bekas untuk meletakkan Al-Quran khassah. Okay, bekas itu khas disimpan Al-Quran, maka hukumnya seperti Al-Quran ataupun mushaf. Contohnya sunduk dan juga kursi Al-Quran. Okey, maksudnya rihal dan sebagainya lah. Okey, rihal tu pun setengah ulama mengatakan hukumnya sama seperti hukum Al-Quran. Jadi tidak boleh menyentuh kursi itu sekiranya dalam keadaan berhadas. Tapi kalau dia digunakan untuk tujuan Quran dan juga selain Quran, maka boleh. Dan disyaratkan kursi itu haram disentuh sekiranya ada Quran di atas kursi mushaf itulah, ataupun di atas rihal, ataupun kita panggil rihal lah, rihal mushaf itu. Tapi di sini ada sebagai ulama iaitu Ibnu Qasim, manaqala Ibnu Qasim fi asyati minhaj wala yahrumu massul kursi al-mushaf. Okay, jadi ini ada perbezaan ulama. Okay, seterusnya wa masul mushafi wa hamlu. Jadi ini adalah 4 perkara yang saya sebutkan. Yang pertama solat tadi, apa-apa solat, dan juga tawabi' solat ataupun nahwu solat. Yang kedua tawaf pun semua jenis tawaf diharamkan. Kemudian yang ketiga masul mushaf. Okey, saya dah terangkan makna mas itu bukanlah makna mas ni maksudnya mubashir sahaja. Jadi apa yang dipanggil mas urfan. Kemudian yang keempat adalah hamlul mushaf. Jadi 3 dan 4 ni berkaitan dengan mushaf, dan saya telah beritahu makna mushaf ini bukanlah mushaf yang kita tahu saja, bahkan apa yang ditulis untuk tujuan dirasah, walaupun bukan Al-Quran secara sempurna, walaupun hanya sebahagian ayat atau sebahagian surah. Seterusnya wallauhil maktub lidarasa. Inilah yang saya maksudkan tadi, apa yang dimaknakan sebagai makna mushaf juga, apa yang juga yang dimuradkan sebagai mushaf dalam bab ini. Wallauhi, lauh yang ditulis untuk tujuan dirasah, ini pun dikira sebagai hukum mushaf ataupun hukum Al-Quran. Jadi mushaf ini sebutannya bidhammil mim, mushaf, tapi dia boleh juga baris bawah atau juga baris atas, boleh disebut mishaf, boleh disebut mashaf. Okey, bitathlisi mim, tapi baris depan itu adalah afsah, mushaf. Kemudian sekiranya dia tulis bukan tujuan dirasah, ditulis untuk tujuan zina, untuk kecantikan ataupun barakah, untuk tujuan keberkatan, okey, maka itu boleh kita membawa dan juga memegang. Contoh ulama beritahu tamimah ataupun buku-buku wirid. Okey, sebahagian buku-buku wirid, apa-apa wirid lah yang kita baca. Okey, sebagai contoh, okey, wirid khulasa. Okey, sebagai contoh wirid khulasa, dalam ni ada berapa ayat Al-Quran. Ada beberapa ayat Al-Quran yang ditulis dalam ni lah. Okey, dalam wirid ini. Jadi ayat Quran itu ditulis dalam buku wirid ini bukanlah tujuan untuk dirasa ataupun ta'abudan, tapi adalah tujuan tahsin, untuk melindungi kita
menjaga kita atau meninding diri kita lah daripada perkara-perkara yang buruk. Jadi buku wirid ini yang ada Al-Quran ini boleh kita baca walaupun dalam keadaan hadas. Tapi yang seeloknya, yang seadabnya kita baca dalam keadaan hadas lah. Dalam keadaan kita berwuduk. Tapi sekiranya kita tidak berwuduk dan kita membacanya, maka tidak haram kita menyentuh walaupun ada Al-Quran. Ada ayat-ayat Al-Quran dalam tu. Kerana dia ditulis bukan untuk tujuan dirasa, tapi untuk tujuan tabarukan ataupun litahsin. Okey, litahsin. Okey, seterusnya masalah hamlul Quran. Okey, di sini disebutkan musannif wa yahillu hamluhu fi amti'atin. Ini masalah hamlul Quran ma'a ghairihi. Sekiranya kita membawa Al-Quran tadi dengan amti'ah, dengan perkara selain Al-Quran. Contohnya kita ada bag, ke dalam bag itu kita letak mushaf dan juga buku fiqh kita, contoh. Okey, Mukhtasar Latif kita, matan kita. Okey, jadi dalam bag kita tu ada Quran dan juga ada buku fiqh kita. Dan kita tiba-tiba dalam keadaan tidak berhadas, okey, terkentut dan sebagainya. Okey. Jadi dalam masalah hamlul Quran ma'al mushaf ini, okey, pertama sekali sekiranya jadi persoalannya, bolehkah dia membawa ataupun membawa Al-Quran dengan amti'ah? Apa hukum seorang itu dia hamlul mushaf? Okey, kita tahu tadi hamlul mushaf haram. Tapi kalau dia hamlul mushaf ma'al amti'ah, apakah hukum dia? Jadi pertama sekali kita tengok apakah niat dia membawa beg itu. Adakah dia niat membawa Al-Quran sahaja, ataupun dia niat Al-Quran, niat membawa Al-Quran dan juga kitab fiqh, ataupun dia berniat membawa kitab fiqh saja, ataupun dia berniat, ataupun dia tidak ada apa-apa niat. Jadi di sini ada 4 surah. Okey, 4 qasd, okey, 4 niat. Okey, sekiranya yang pertama dia kata wa yahillu hamluhu fi amti'atin biqasdi hamlil amti'ah. Okey, dalam beg itu ada mushaf dan juga kitab fiqh dia tadi. Sekiranya dia niat membawa beg itu, dia bawa beg itu dengan niat ingin membawa kitab fiqh saja. Okey, dia niat membawa kitab fiqh saja. Padahal tu ada Al-Quran sekali, tapi dia tak niatkan membawa Al-Quran. Dia niatkan dia bawa kitab. Okey, dia niatkan amti'ah, maka hukum dia yahil. Okey, maksudnya boleh. Okey, tidak haram. Okey, boleh dia bawa mushaf dalam keadaan niat seperti itu. Itu yang pertama, surah yang pertama. Ini ittifaq antara Ibn Hajar dan juga Romli. Sekiranya dia niat amti'ah sahaja. Yang kedua, sekiranya dia niatkan membawa mushaf. Okey, dia dalam keadaan hadas. Okey. Kemudian dalam bagnya ada mushaf dan juga kitab fiqh. Jadi bila ditanya apa tujuan bawa beg ni, okey, ataupun apa niat dia ketika bawa beg tu, yang dalamnya ada Quran dan juga kitab fiqh, dia kata aku niatkan hamlul mushaf, maka di situ hukum jadi haram. Bittifaq juga antara Ibn Hajar juga Romli. Iaitu surah yang kedua. Surah yang ketiga pula, sekiranya yang ketiga apa? Dia niat dua-dua. Okey, apa niat bawa beg tu? Dia kata niatnya bawa Al-Quran dan juga mushaf. Dua-dua sekali. Okey, niat dua-dua sekali. Jadi sekiranya dia niat dua-dua sekali, maka di sisi Imam Hajar, di sisi Imam Ibn Hajar haram. Tapi di sisi Imam Romli dibolehkan. Okey, di sisi Imam Ibn Hajar haram dan di sisi Imam Romli dibolehkan. Okey, itu surah yang ketiga, ada khilaf. Surah yang terakhir, yang keempat, sekiranya atlaqa. Okay, jadi kalau sahabat-sahabat dengar perkataan atlaqa ini dalam bab niat ni, maksudnya dia tak niat apa-apa. Kenapa kau bawa beg? Bawa beg lah. Tak ada niat apa-apa. Tak ada niat bawa mushaf ataupun bawa mata'. Okay, ini pun sama seperti yang ketiga tadi, khilaf. Ibn Hajar kata haram, Imam Romli kata boleh. Imam Romli kata boleh. Jadi kalau kita pandang 4 surah ini dengan perbezaan Ibn Hajar dan Romli ini dari sudut lain, dari pandangan lain, kita akan tengok Imam Ibn Hajar hanya membolehkan pada satu surah saja, pada satu keadaan saja, iaitu sekiranya dia niatkan hamlul Quran ni, sekiranya dia niatkan hamlul Quran ma'al mata' tadi, dia niatkan hamlul mata' sahaja. Satu surah ni saja yang dibolehkan, ataupun yang dibolehkanlah di sisi Imam Ibn Hajar. Adapun sekiranya dia niat membawa Al-Quran bersama dengan mushaf, ataupun dia niat membawa, ataupun dia tidak berniat apa-apa, ataupun dia niat membawa mushaf, nabi aula, maka 3 surah ini haram, satu surah saja yang dibolehkan di sisi Imam Ibn Hajar, iaitu surahnya adalah sekiranya dia niatkan membawa amti'ah sahaja.
Okey, ini pandangan Imam Ibn Hajar. Okey, kita pandang dari sudut lain. Kemudian Imam Romli pula kita nampak dia lebih terbuka, dia lebih ringan. Okey, lebih ringan lebih ringan dan lebih terbuka berbanding Imam Ibn Hajar yang nampak dalam bab ini macam syadid sedikit, lebih doyek lah. Jadi Imam Romli pula dalam 4 surah itu hanya satu surah saja yang diharamkan. Sekiranya dia niat membawa mushaf sahaja. Adapun sekiranya dia niat membawa mata' ataupun dia niat dua-dua ataupun atlaqa, tak niat apa-apa, maka dibolehkan. Okey, ini adalah khulasa khilaf masalah hamlul Quran ma'al mata' di sisi Imam Ibn Hajar dan juga Imam Romli. Okey, saya harap jelaslah. Okey, siapa yang tak jelas boleh bertanya. Nanti saya ulang kembali. Okey, habis tentang masalah mushaf. Okey, kemudian saya yang sentuh di sini, syarih menyentuh tentang masalah tafsir. Jadi apa pula hukum sekiranya memegang ataupun menyentuh ataupun membawa tafsir Al-Quran? Adakah hukum dia sama seperti hukum Al-Quran? Jadi tafsir ini, bila disebut tafsir ini adalah seperti kitab tafsir yang dia seperti kitab matan juga syarah. Okay, contohnya Bismillahirrahmanirrahim, Bismillah dalam kurungan, kemudian tafsirnya apa? Alhamdulillah Rabbil Alamin. Okey, itu makna kitab tafsir. Okey, bukan tafsir yang ada hasyiah ataupun disebut mushaf husyia min tafsir. Okey, seperti ini. Okey, seperti ini. Okey, ini mushaf, kemudian ada tafsir ke tepi. Okey, ini dipanggil mushaf husyia bi tafsir. Tapi yang dimaknakan tafsir dalam bab ini adalah kitab tafsir. Yang seperti itulah yang saya beritahu, ada matan juga syarah. Kalau tuan-tuan pernah beli buku tafsir, apa-apa kitab tafsir pun, okey, susunannya seperti itu. Ayat Quran, kurungan macam kitab matan biasa, kemudian tafsir, terjemahannya apa. Seperti itulah. Okey, dalam tafsir seperti ini, bentuk seperti ini, dia kata kat sini yukrahu. Okey, dimakruhkan sekiranya dia menyentuh kitab tafsir ini dan menyentuh dan juga membawa sekiranya adat tafsir ini lebih daripada Al-Quran. Lebih daripada Al-Quran, makruh saja. Makruh sekiranya adat huruf tafsir, adat huruf marsum at-tafsir ni lebih banyak daripada Al-Quran, makruh. Tapi kalau Al-Quran lebih banyak bilangannya daripada tafsir itu sendiri, terjemahan ataupun tafsir itu sendiri, maka hukumnya haram. Okey, jadi dari sudut tafsir ini kita akan tengok bilangan huruf. Adakah bilangan huruf Al-Quran lebih banyak ataupun bilangan huruf tafsir lebih banyak? Sekiranya bilangan huruf tafsir lebih banyak, maka dibolehkan. Tapi sekiranya bilangan huruf Al-Quran lebih banyak, maka haram kita sentuh tafsir tersebut. Kerana tafsir tersebut seperti hukum Quran, seperti mushaf. Sebenarnya bilangan Quran lebih banyak, lebih ghalibnya huruf-huruf Al-Quran daripada huruf-huruf tafsir. Dan kemudian sekiranya tafsir jenis yang kedua, tafsir husyia ataupun mushaf husyia bi tafsir. Okey, mushaf itu dihasyiahkan, dikelilingnya tafsir. Dikini tafsir. Jadi di sini ada perbezaan pendapat. Imam Ibn Hajar mengatakan bahawa mushaf seperti ini hukumnya seperti hukum Quran. Dan tetapi Imam Romli hukum mushaf usyia bi tafsir ni seperti hukum tafsir. Seperti hukum tafsir. Okey. Ada dalam ibarahnya dalam Busra. Kalau tuan-tuan ataupun sahabat-sahabat ingin rujuk kembali. Okey, wallahu a'lam. Kemudian seterusnya adalah wa yahillu. Okey, selesai masalah tafsir. Kemudian kita pindah ke masalah seterusnya, wa yahillu hamluhu lis-sabi al-mumayyiz wa massuhu lidirasah. Wa yahillu, dihalalkan ataupun dibolehkan hamluhu lis-sabi. Sabi, lis-sabi, okey, kanak-kanak boleh memegang ataupun membawa Al-Quran. Tetapi perlu diingatkan, sabi di sini ada dua qaid ataupun ada dua qaid lah, ada dua syarat yang penting. Yang pertama, sabi itu mesti mumayyiz. Okey, sabi itu mesti apa? Mumayyiz. Mumayyiz apa? Mumayyiz itu maknanya dia boleh makan sendiri, dia boleh minum sendiri dan boleh beristinja sendiri. Maksudnya dia boleh berdikari sendiri tanpa perlu bantuan orang tuanya atau bantuan orang lain. Okey, ni makna mumayyiz. Sabi yang pertama mumayyiz. Yang kemudian tujuannya lidirasah. Okey, tujuan li ta'lim. Jadi kanak-kanak yang mumayyiz ini kan, seperti kita mungkin dalam zaman kita kecil dulu,
kecil-kecil kita telah diajar untuk membaca ataupun ada ustaz ataupun ada orang tua kita yang mengajar kita Al-Quran. Jadi ketika kita sobi, mumayyiz, dan keadaan kita mungkin wuduk tak betul ataupun tak berwuduk sekalipun, okey, jadi kita membawa Al-Quran, memegang Al-Quran dan menyentuh Al-Quran. Jadi apa hukumnya? Untuk tujuan dirasah maka dibolehkan. Yahil, okey, dibolehkan, tidak haram. Tapi dengan syarat suami itu mumayyiz dan kedua tujuannya dirasah. Okey, syaratnya suami itu mumayyiz dan juga untuk tujuan dirasah. Tetapi sekiranya suami itu ghairu mumayyiz aslan, okey, suami itu ghairu mumayyiz sanatin, 3 sanawat, okey, yang tidak mumayyiz langsung, maka haram. Okey, haram memberi Al-Quran kepada kanak-kanak. Kemudian sekiranya dia beri Al-Quran kepada suami mumayyiz sekalipun, tapi bukan untuk tujuan dirasah, untuk tolong adik tolong ambilkan mushaf abang dekat rak, dan adiknya pun tujuan memegang Quran tu, tujuan membawa Al-Quran tu untuk apa? Untuk memberi kepada abangnya atau memberi ahli keluarga sebagainya lah. Jadi tujuannya bukan untuk dirasah, pun hukum jadi haram. Maka tidak bolehlah orang lain atau orang tuanya atau adik-beradiknya menyuruh adiknya yang kecil untuk membawa mushaf. Okey, walaupun dia masih kecil, tapi bukan tujuan dirasah. Yang dibolehkan hanya untuk tujuan dirasah saja, tujuan taklim. Selain daripada itu tak boleh. Okey, tak boleh. Okey, wallahu a'lam wa ahkam. Jadi insya-Allah rasa sampai sini saja. Ada juga wayajuz tadi apa tadi? Darahim, kita lupa tadi wa yahillu hamlu fi amti'ah au darahim. Okey, boleh juga ditulis ataupun menyentuh darahim, okey, mata wang yang ada tulisan Al-Quran. Kerana Al-Quran yang ditulis di mata wang itu bukanlah untuk tujuan ta'abudan, tapi untuk tujuan tabarrukan, supaya mata wangnya sentiasa naik, sentiasa diberkati dan sebagainya lah. Okey, jadi tujuan seperti itu boleh. Jadi alhamdulillah, ana rasa sampai sini saja perbincangan kita. Jadi di sini hanya ringkaskan hanya untuk orang yang perkara-perkara yang haram dilakukan untuk orang yang berhadas kecil. Okey, berhadas kecil maksudnya orang yang tidak ada wuduk ataupun terbatal wuduknya. Adapun tadi hadas akbar ataupun hadas mutawassit. Okey, hadas mutawassit iaitu orang yang junub, iaitu ada berapa perkara? 6 perkara. Okey, tambahan 2 daripada 4 yang kita belajar sekarang. Dan juga hadas akbar iaitu orang yang ada haid, nifas dan juga wiladah, itu tambah lagi daripada 6 mutawassit, tambah lagi 4, ada 10. Okey, wallahu a'lam wa ahkam. Jadi insya-Allah minggu hadapan kita akan masuk pada perkara-perkara ataupun adab-adab dalam tandas. Okey, adabnya ringkas dan agak banyak juga, dan tetapi yang penting hadafnya adalah bagaimana kita nak tatbikkan dan kita praktikkan supaya perkara itu menjadi adat seharian kita. Okey, ana rasa sampai sini saja. Wallahu a'lam wa ahkam. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Jazakumullah taala khairan.